أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Pertama kita mengucapkan sekali lagi kesyukuran kepada Allah SWT yang mengizinkan kita untuk meneruskan perkongsian ilmu dalam usaha kita untuk menguasai kalimah-kalimah Al-Quran. Dalam pada kita mengenal kalimah-kalimah, boleh kami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu. Kita masih lagi berkongsikan ayat. Saya akan mutekan dulu supaya tidak ada terganggu perkongsian kita. Dan terusnya kongsikan senarai ayat yang kita masih lagi perbincangkan ataupun kita mengupasnya, iaitu ayat 1651 bermakna surah 16 kayak ni yang sebelum tu, iaitu ayat 1622 ya. Ayat 1622. Di sini sebenarnya terdapat dua ayat, sebenarnya ayat yang sama ya, yang mengupaskan dua kalimah. Kedua-duanya dibangunkan daripada alif lam ha ya. So, semalam kita berkongsikan ayat kalimah yang terakhir di dalam ayat ini, iaitu munkiratun ya, dan kita telah pun simpan hasil kerja itu di dalam screenshot ya. So, kalau saya buka ini dia yang kita telah simpankan semalam. Kalau saya besarkan sikit, iaitu kalimah munkiratun. Lepas tu kita pun telah pun menerangkan sebenarnya munkiratun tu adalah isim fa'il wazan keempat ya, muannas yang mufrad nakirah. Mufrad dia kedua-dua ni sekali akan boleh membantu kita melihat dia mufrad nakirah, ialah kerana pertama dengan ta mabutah yang baris atas, baris depan ya, ta mabutah yang baris hadapan tu memberi erti kepada kita, memberi tunjuk kepada kita, iaitu dia mufrad serta nakirah ya. Dan pada masa yang sama dia juga marfu' juga ya. Cuba pada dengan satu huruf ta yang berbaris dhammatain tu, dua dhammah tu, dia memberi kita sebenarnya tiga maklumat sekali ya, empat maklumat sekali, iaitu pertamanya dia muannas, kedua dia juga mufrad, ketiganya dia juga nakirah, dan keempatnya i'rab yang marfu' ya, dengan hanya satu huruf saja, satu huruf yang bertanda tanwin dhammah. Itu ya cara kita mengenal kalimah ya, sebab Arab ni kalimah dia memang compact, dia panggil ya, compact. Dia sedikit tetapi dia mengandungi maklumat yang banyak ya. Dengan satu huruf dengan tanda tu dia sudah memberi maklumat ya, empat maklumat sekali. So manakala kita nak terangkan dalam bahasa Melayu, so kita kena tulis dia dengan agak panjang ya, agak panjang. Sedangkan dia satu huruf saja di ujung tu, dan satu huruf tu adalah
uh, apa memberi petunjuk, memberi maklumat yang sangat penting ya untuk kita memahaminya. Okey, dan pada masa yang sama juga, tengok ya, pada masa yang sama juga bentuk dia tu mungkiratunnya memberi empat maklumat yang lain. Dia adalah kalimah isim, ya, dan isim tu adalah isim fa'il, ya, dan isim fa'il tu wazan keempat, ya. So bentuk ini adalah memberitahukan kita dia adalah isim fa'il wazan keempat. Dan pada masa yang sama juga, ya, dia juga memberitahu kita dia juga berfungsi sebagai isim sifat, ya, kepada kalimah qulubuhum, ya. So dilihat dengan satu penulisan satu kalimah macam ni, ya, dia membawa pengertian yang luas, ya, pengertian yang luas yang padu, ya, yang padat dengan maklumat-maklumat, ya, yang kalau kita dapat menguasainya, mengenalnya, maka dia akan banyak membantu kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, ya, yang kita baca, ya, insya-Allah. Okey. So sebelum saya kongsi dengan tuan-tuan pembentukan kalimah ni, kita kena lihat satu kaedah yang situ, iaitu apa? Qulubun, semalam kita telah kongsikan, ya, qulubun adalah jamak taksir kepada qalbun, ya. Qalbun menjadi qulubun, kemudian bila dia berperanan sebagai mudhaf, tanwinnya digugurkan, ya. Jadilah qulubuhum. Qulubuhum bermakna dia yang dalam kotak hijau ni, qulubuhum adalah kalimah yang diikatkan dengan pertalian yang dipanggilkan idhafah, ya. Hum tu ramai, mereka, jadi sudah semestinya lah hati yang digunakan mestilah juga ramai dan jamak lah, banyak, ya. Tetapi kaedah bahasa Arab apabila nak menceritakan, ya, qulubuhum tadi, hati-hati mereka ni, ya, dengan satu cerita dalam bentuk isim sifat, maka keseluruhan yang jamak tadi dikira sebagai mufrad, ya. Maknanya qulubuhum ni adalah satu kumpulan lah, ya. Kalimah ni adalah satu kalimah yang mewakili perkara-perkara yang banyak, ya. So satu mewakili banyak, jadi yang satu itulah yang hendak disifatkan oleh mungkiratun, ya, mungkiratun. Sebab itulah dia mengambil bentuk mufrad, bukannya jamak, ya. Okey. Okey, kalau kita sudah faham yang tu, jadi kita teruskan dengan berkongsikan tentang pembentukan kalimah, ya. Sebab kalau kita belum lagi membuat pembentukan kalimah dia, masih lagi tak selesai kerja kita, ya, tak kemas lagi. So, kita bantulah dengan menunjukkan macam manakah mungkiratun ni terbentuk, ya, daripada 3 huruf akarnya, ya. Kalau tuan lihat ini, 3 huruf akar dia apa, yang mana? Ya, mim baris hadapan adalah tambahan, ta marbutah adalah juga tambahan. Jadi mim dengan ta kita boleh ketepikan, dia bukannya huruf akar. Jadi huruf akar dia hanyalah non, kaf, ra, ya. Jadi itu cara kita nak mengenalkan 3 huruf akar, ya. Cuba kita bantu dengan tanda anak panah, ya.
Okey, mungkin saya keluarkan dulu apakah yang bukan huruf akar. Okay, kita ambil bahagian masih masuk ya. Okey, kita ambil bahagian ni warna merah. Okey. So mim ni dia adalah tambahan ya, tambahan untuk menjadikan isim fa'il. So dia bukan huruf akar. Ta ni ta marbutah juga bukan huruf akar kerana dia ada ditambahkan untuk membentuk kalimah ni mengambil jantina yang muannas. So kita crosskan dia. So bermakna yang tinggal sekarang ialah nun merah ya. Okey. Yang tinggal ialah nun, kaf dengan ro. Itulah 3 huruf akar dia. Itu Uh, kita Prof, boleh tumpah tanya? ya. Mungkiratun tu katanya tadi dia mufrad disebabkan dia panggil sekumpulan hati, hati tu telah dikelompokkan jadi satu kumpulan. Betul. Mungkinkah dia, kalau nak tahu kalau tun tu macam mana kalau dia jadi jamak, dia macam mana bunyi dia tu? Okey, ta marbutah apabila kerana nak jamak dia akan tukar kepada alif dengan ta maftuhah. Jadi Alif dan mungkira ada alif, lepas tu tun yang ta terbuka, tahu tak? Ta terbuka tu. tahu tak Ah, macam tinggal tu. ta terbuka dengan baris 2 dhamma. Mungkiratun. Macam tu. Dia ada alif. Okey. Terima kasih. Paling senang kalau kita nak mengingatkan ialah paling senang lah ya, iaitu muslimatun dengan ta marbutah dia jadi apa? Muslimatun. Yang itulah, itu dia punya jamak lah. Okey. Terima kasih Yang kalau ya. tak ingat itu je senang. Kalau Muslimatun kalau jadi kalau dia dua, dia buat macam mana tu? Kalau dua. ha? Ha? Kalau dua. Kalau dua muslimatani. Okey. Muslimatani kalau marfu' lah ya. Kalau dia kalau dia dua majrur ataupun mansub dia jadi musli. Yang ni kalau yang ni munkirotani lah kalau dua ya. Kalau munkirotani itu marfu'. Kalau dia majrur ataupun mansub dia jadi munkirotaini. Ada aini itu maknanya mansub ataupun majrur. Kalau ani dia adalah marfu'. Okey, terima kasih Prof. Nanti Okey. ulang balik, saya ulang sendirilah. Okey, terima Ya. kasih. Kita ambil yang biasa punya. Okey. Okey, itu ya. Macam mana nak mencari 3 huruf akar tadi? Kalau daripada kalimah, kita ketepikan huruf tambahan. Mim adalah huruf tambahan untuk membentuk isim fa'il. Ta marbutah dimasukkan adalah kerana untuk menjadikan dia muannas ya. Jadi yang tinggal non kaf ro. Jadi senanglah kerja kita nak mencari 3 huruf akar ya. Kalau tak boleh cara ni, boleh cara biasa iaitu pergi ke korpus. Ya, korpus ni ayat dia di sini tadi. Okey, padamkan ni dulu. Mana dia? Notit. Dapat babak ni. Oh, masih ada lagi yang belum mute ya. Okey. So, tuan-tuan pergi ke ayat itu, ya, cari kalimah ni mungkiratun tu, ini ayat di sini. Ya. Okey, mana mungkiratun ada 2 caralah nak mencarinya. Kalau tuan-tuan di sini muka surat ni sekarang ni dia display mempaparkan ilah hukum. Mana ilah hukum? Jauh ni ya. So cari word by word untuk kalimah ni, iaitu pergi ke sinilah word by word ni.
So word tu dia akan paparkan semua kalimah di dalam ayat itu. Mungkiratun ujung sekali lah ni dia. Ya, mungkiratun. Ya, so tekan dia di sini dia akan bagikan 3 huruf akar dia, iaitu di sini non, kaf, ra. Samalah tadi ya. Tadi kita kata apa? 3 huruf akar dia ialah non, kaf, ra, iaitu yang ni lah. Non, kaf dengan ra. Ya, samalah ni. Non, kaf, ra. Ya. Kalau kita boleh mengenal daripada kalimah tu, kita tak payah pergi ke sinilah untuk melihat. Ya. Kemudian 3 huruf akar kita kena bentuk apa? Bentuk kata dasar dia. So kata dasar biasa apa kita buat? 3 ni kita gabungkan dia ya. 3 gabungkan dia, non, kaf dengan ra tu kita gabungkan kan, dan bariskan dia. Jadi biasanya huruf yang pertama tu non tu kita bariskan atas, sememang dia mengambil atas. Huruf yang ketiga pun mengambil baris atas. Cuma huruf yang kedua tu dia kadang-kadang baris atas, kadang-kadang baris bawah, kadang-kadang baris hadapan ya. So kita kena pastikan ya, adakah dia nakaro ataupun nakiro ataupun nakuro. Ya, sebab ingat huruf akar dia kata dasar dia ada 3 wajah ya, fa'ala, fa'ila dengan fa'ula ya. Okey. So untuk yang ni, untuk kita mengenal pastinya ya, kita pergi ke bahagian mana dengan paparan kalimah tu, kita pergi bahagian dictionary ni, Quran dictionary. Pergi dictionary ni dia akan senaraikan semua kalimah-kalimah yang dibentuk daripada non, kaf, ra ya, dan dia akan bagikan kumpulan-kumpulan kalimah tu mengikut bentuk ya, mengikut wazan dia. Jadi kita dapatlah ada maklumat daripada situ ya, iaitu mungkin kita tekan Quran dictionary. Okey, Quran dictionary, pergilah bahagian kumpulan-kumpulan dia ke atas ni ya. Di sini pun dia akan bagi apa pada tuan-tuan dan puan 3 huruf akar yang sama. Kemudian dia berikan maklumat kepada kita ya, jumlah kalimah yang dibentuk daripada non, kaf, ra tu sebanyak 37 kali ya. 37 kali, dan 37 ni adalah dikumpulkan dalam 11 kumpulan. Ini dia kumpulan dia 11 ni ya. Kumpulan 11 dia. Jadi yang kita nak lihat untuk kata dasar ni, kita akan cari yang ni ya, iaitu form 1 ya. Cari dia ni ya, form 1 verb yang, dan bentuk dia adalah nakiro. Itu dia ya. Maknanya kaf tu mengambil baris baris kasrah bawah, bukannya nakaro, bukannya nakuro, tapi nakiro ya. So 2 maklumat ni kita sudah dapat. Yang pertamanya ialah 3 huruf akar, dan juga kata dasar dia adalah nakiro. So kalau kita dapat 2 tu, dan kita boleh membuat ya pembentukan kalimah. Dan kita kena dapatkan satu lagi maklumat, iaitu apa? Acuan dia ya. Acuan isim fa'il wazan keempat ya. Isim fa'il wazan keempat. Kita tengok di sini ada tak kata terbitan dia ya. Kata terbitan dia
Okey. Okey, tidak dinyatakan kat sini. Tapi kita akan boleh bentuk kata terbitan kalau kita tahu acuan dia. Ya, apakah acuan dia? Tadi kita kata isim fa'il, wazan keempat, ya, kita pergi kepada template yang inilah. Ya. Lihat di manakah isim fa'il wazan keempat. Ini dia ya. Isim fa'il bermakna kolom yang inilah. Wazan keempat ialah yang ini. Jadi inilah dia punya acuan dia. Muf'ilun. Maknanya munkiratun tu adalah menggunakan acuan yang ini ya. Muf'ilun untuk membentuk kalimah. So kita dah dapat 3 maklumat yang penting. Ya, 3 huruf akar, kata dasar dan juga acuan untuk membentuk kata terbitan. Ini semua acuan yang tuan-tuan lihat ni adalah acuan untuk membentuk kata terbitan ya kepada kalimah tu ya. So dah dapat cukup maklumat untuk kita membuat pembentukan kalimah, iaitu kita gunakan leksi logos lah sebagai biasa ya. Mulakan dengan so kita masukkan kalimah tu supaya kita tahu rujukan kita ialah munkiratun. Yang kita nak buat sekarang ni ialah munkiratun ya. Kita pergi ke ayat tu semula. Copy je dia. Lepas tu kita betulkan kalau ada pembetulan. Kita boleh type ya, tapi di sini kita boleh copykan dia ya. Copy lah. Okay. Itu kalimah yang kita nak buat pembentukan sekarang ya. Munkiratun. Yang ini kita kena perbetulkan apa, non tu tidak ada tanda sukun sebab dia melibatkan ikhfa ya, hukum ikhfa. So non tidak ditandakan sukun. So kita mulakan dengan 3 huruf akar dia, non kaf ra tadi. Non kaf ra itu 3 huruf akar dia. Kita dah pun lihat tadi nakira adalah kata dasar dia. So kalau kita nak combinekan sini dan letakkan baris pun boleh juga ya. Sambungkan dia. Jadi dah letakkan baris non baris atas, kaf baris bawah, ra baris atas. Jadi nakira inilah yang dipanggilkan kata dasar ya. Kata dasar. So kata dasar dah ada mana, bagilah mana ya. So nakira ni dia bersangkut paut dengan apa? Mungkar. Mungkar tu maknanya ingkar, ataupun ingkar tu daripada nakira lah sebenarnya bahasa Melayu ingkar tu. Ya. Mungkin kita gunakan yang itulah yang paling senang ya, ingkar. Okey, kita melayukan alif, ya, nga, kaf, ra. Ingkar. Itu dia Melayu dia. Masuk sini. So supaya kita dapat makna untuk memberikan makna kepada kalimah tu. So dan semua makna pada kalimah adalah dibangunkan daripada kata dasar ni ya. So sebab tu kita kena dapatkan makna dia ingkar. Lepas tu kita teruskan dengan pembentukan kata terbitan dia. Tadi kita telah melihat apakah acuan dia. Acuan dia ialah di sinilah muf'ilun ya. So ambil muf'ilun ni,
pastikan dia boleh copy habisnya. Kalau tak boleh copy nanti, dia tak cukup huruf dia, copy muf'ilun, bracketkan dia. Itulah acuan isim fa'il. Tadi ingat, isim fa'il wazan keempatnya. So kita mesti ambil acuan isim fa'il wazan keempat. So inilah isim fa'il wazan keempat ialah yang ni ya. Isim fa'il, ini wazan keempat, muf'ilun. So kita ambil muf'ilun. Apa yang kita buat? Kata dasar non kafro ya. Non kafro ni, 3 huruf ni gantikan huruf acuan fa, ain, lam. Bermakna fa ni digantikan dengan non, ain digantikan dengan kaf, lam digantikan dengan ro ya. Kalau saya nak tunjukkan dengan pakai arrow pun boleh. Ya. Fa ni perlu digantikan dengan non. Yang pertama tu jadilah non yang sukun. Ya, lepas tu ain, ya, condongkan sikitlah ya. Ain ni gantikan dengan kaf. So bila kaf menggantikan ain, bermakna kaf ni akan mengambil baris bawah. Tadi non baris depan, non sukun dengan kaf baris bawah, dan yang ketiganya ialah huruf lam, lun gantikan dengan ro menjadi run. Ya, menjadi run. Itulah proses dia. Ya. So kita boleh copy saja di sini. Ya. Dan kita gantikan dia. Ya. Okay, fa ganti dengan nun. Ya. Tukarkan dia kepada nun yang sukun lah. Okay. Ain ganti dengan kaf, jadi kaf baris bawah. Okay. Okay, last kali lam baris depan digantikan dengan ro. Jadilah ro yang baris depan jadi run. Lam tu tukar kepada ro. Itu dia kata terbitan. So yang ni dipanggilkan kata terbitan. Yang ni tadi kata dasar, bila dimasukkan ke dalam acuan dia menjadi kata terbitan. So semuanya terminologi ni ya tuan-tuan kena kemas ya, jangan keliru. Itu kata terbitan. Bila kata terbitan dia sudah ada mana? Ya, sebab tadi kata dasar makna kepada kata dasar asas saja, iaitu ingkar dalam bentuk kata kerja. Tetapi di sini dia bertanui ini bermakna dia isim. Mesti dalam bentuk kata nama ya. So ingkar adalah apa? Jadi pengingkaran. Ya, pengingkaran. Apa lagi perkataan yang lebih sesuai? Pengingkaran lah. So pengingkaran kita ambil jawi. Ya. Kalau boleh guna yang ni kita tambah sajalah. Tambah fa di situ. Tapi ke depan kena adjust sikit. Masih. Peng. Okay. Tadi tertinggal apa ya? Tertinggal nun tadi ya. Ing. Ada pengingkaran. Letak nun. Pengingkaran. Itu kata terbitan dia. Yang ni tadi nun. Ingkar ayah ada nun tidak?
Letak tajalanun dulu ya. Ingkar. Okey, so mungkirun ya, tetapi kalimah dia ialah mungkiratun. Apakah beza dia ya? Mungkirun ni adalah muzakkar kalimah ni ya. So sekarang ni yang mungkiratun adalah muannas, itu saja ya. So cara nak melakukannya ialah kita bawa ke bawah atau sambung dia ya, tambahkan mungkirun ni dengan ta marbutah, tu je. Tambah dengan ta marbutah. Itu proses dia ya. Nak menukarkan muzakkar kepada muannas, ini muzakkar ya. Default semua kata terbitan ialah muzakkar. Mana muf'ilun ni ialah muzakkar ya, bukannya muannas. So bila kata terbitan hasil daripada itu dan masih lagi dalam bentuk muzakkar. So kena tukarkan kepada muannas dengan menambah ta marbutah. So apabila ta marbutah, apa terjadi? Ra ini yang asal murun tu akan bertukar kepada fathah. Jadilah dia mungkiratun. Okay. Buangkan tanda campur. Gabungkan dia dan tukarkan ra tu kepada baris atas. So selesailah ya. Mungkiratun. Ya. Bermaknanya mungkiratun ni satu pengingkaran ya. Dia dalam bentuk isim sifat sekarang ni sebab dia mensifatkan qulubuhum ni, maknanya hati-hati yang kalau dalam bentuk sifat kita akan tukarkan kepada yang mengingkar, yang mengingkar. Okay, padamkan terus. Yang mengingkari. Mengingkari. Itu maknanya dalam bentuk isim sifat sebab dia dijadikan dalam bentuk isim sifat. Tadi ya, kita kata isim fa'il juga boleh berfungsi sebagai isim sifat ya. So kalau qulubuhum munkiratun bermakna hati-hati mereka yang dalam keadaan mengingkari ya. Itulah konsep isim sifat yang kita terangkan semalam ya. Dia juga berfungsi kepada isim sifat kepada kalimah qulubuhum. So hati-hati mereka yang dalam keadaan ingkar, dalam keadaan mengingkari ya. Mengingkari itu dia mengingkari apa? Dia ingkar dengan yang inilah ilahukum ilahum wahid. Dia menolak ya. Ingkar itu maknanya menolak. Okey. Itu kalau nak besarkan sikit untuk ya bacaan itulah ya. Kalimah mungkiratun ya, dia adalah daripada non kafra yang membentuk kata dasar nakira yang berarti ingkar ya. Ingkar, saya ingat tak ada non kan ya. Cukup dengan so bermakna sini tak perlu non lah, ingkar sebab nga ejaan dia ng tu dia tak perlu ya. Kita buangkan mengingkar, ini tertinggal apa ya, mana dia pergi ke Lexilogos, ambil sini je lah ada nga ni, gantikan dengan nga, copy tu mengingkari. Okay. So dia mengambil kata acuan muf'ilun, isim fa'il wazan keempat,
ya, dan memasukkan 3 huruf ke dalam 3 huruf, 3 huruf dalam kata dasar ni kepada acuan menjadi mungkirun. Ya, mungkirun adalah kata terbitan yang bermaksud pengingkaran. Ya, tengok pengingkaran ada alif lah, masukkan alif lah. Ya, pengingkaran. Okey, lepas tu tukarkan kepada muannas dengan menambah ta marbutah. Bila menambah ta marbutah, bila menggabungkannya, so ra ni ditukarkan kepada baris atas. Jadilah mungkiratun, dan nun ni kena hilangkan sukun dia. Sini pun kena hilangkan sukun dah, ya. Hilangkan sukun dia. Asalnya bersukun, tapi sebab dia membabitkan ikhfa, hukum ikhfa, jadi nun tu disembunyikan dalam kal dia dihilangkan tanda sukunnya, ya. So bila ni dah selesai, kita cuma buatkan catatan ini kalimah buat untuk rujukan, iaitu 16. Kalau tak itu boleh ingat, lihat balik rujukan dia. 16, 22 dan mungkiratun adalah kalimah 9. yang ke berapa? 9. 9, ya. Ya. Okey. So 16, 22, 9. Okey, selesai, ya. Untuk kita jadikan rujuk. Mungkin kita letak atas ni lah. Mungkiratun ni. Kat sini. Kita nak rujukkan kalimah 16, 29 itu mungkiratun. Inilah proses. Ini dinamakan pembentukan kalimah. Bila kita membentuk kalimah tu, kita kenal dia, kita ketahui kata akar, kata dasar, makna dia, kita boleh menterjemahkan, ya, kalimah tu, iaitu yang mengingkari, ya. So bila dia masukkan ke dalam ayat itu, dia akan menjadi kata sifat kepada qulubuhum, iaitu hati-hati mereka yang mengingkari, yang sentiasa ingkar, yang menolak. Ingkari itu juga maksudnya menolak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh simpan dia, ya. Tekankan print screen, dia akan masuk ke dalam screenshot. Ya, kalau nak saya tunjukkan screenshot dia. Okey. Ini folder screenshot. Yang ni, ya. So, tuan-tuan tengok screenshot. Ni yang baru kita tadi. Yang baru kita simpan tadi, ya. Belum tukar lagi nama dia. Iaitu 25 hari bulan 11, 22, pukul 7.54 yang kita buat tadi. Inilah. So kita boleh tukarkan file dia. Right click. Ambil di bawah ni. Rename. Nak tukar nama. Kalau tidak nanti tak dapat nak rujuk, ya. So apakah kalimah kita namakan dengan kalimah yang kita bincang tadi itu? Munkiratun. Kan? Apa kalimah tu ialah 16, 22, ya. Kalau nak letakkan nombor kalimah pun boleh 9. Lepas tu letakkan hari bulan hari ini. Kerja kita ialah 25 November 22. So lain kali kalau nak cari, senanglah sebab nama dah tu. Kalau tak tukar, dia screenshot macam ni, ya, susah nak cari. Okey, Prof, cuma tanya. Prof nak tanya, dekat ayat mungkirat tu, okay. dia marbutah tu disebabkan organ tu, ya, organ yang muannas, ya, yang kita panggil muannas tu. Ya, okey, okey. Dia mengikut yang kulubun tu. Okey, dia ada dua. Dia ada dua, ya. Satunya ialah dia organ. Okay. Ya, dia jenis organ apa ni? Dalam. Alat-alat dalaman kita lah, ya. Itu juga boleh menukarkan kepada muannas. Okey.
Kalau dia muannas dah tentu muannas lah, ya. Okey. Kalau dia bukan muannas pun, ya, Arab apabila satu kumpulan benda yang jamak taksir, dia Kumpulan jamak taksir kan, apabila nak dijadikan satu kumpulan, dia juga akan bertukar kepada muannas mufrad. Oh. Dia ada dua kaedah, ya. Kalau dia dah tentu muannas, makanya kumpulan kepada muannas ni sudah tentulah muannas. Ya, kalau dia bukan muannas pun, tapi dia jamak Jamak taksir, nak jadikan satu kumpulan, dia akan juga jadi mengambil bentuk muannas mufrad juga. Saya tak ingat sangat jamak taksir tu, tapi jamak taksir tu bila dia, apa yang saya faham lah, jamak taksir tu adalah berlaku apabila kita jamak tapi dia tak ikut peraturan macam dia Dia pecah, berubah-ubah gitu. dia apa, susunan 3 huruf yang asal tu dia pecah-pecah lah, itu dalam taksir. Kalau yang salim tu dia tak pecah, dia tambah waw nun ataupun ya nun dia di hujung dia. Waw nun atau ya nun. Kenapa dia kadang-kadang dimasuk ya nun waw nun tu saya tahulah. Waw nun tu untuk marfu'. Marfu'. Kalau ya nun tu untuk mansub dan majrur. Ingat ya, kalimah Arab ni dia ada bukan marfu' je, ya. Ada majrur, ada mansub. So kalau fi'il saya dah belajar dia jadi marfu' sebab masa tu kan. Kalau mansub dan majrur tu disebabkan ada tambahan amil tu. Tapi kalau yang isim bila berlaku mansub dengan majrur tu ada apa-apa tak? Betul, samalah. Kalau jar contohnya harfun jar kan. Harfun jar dia jadilah majrur. Okey. Kalau nasab dia ada harfun nasab juga. Amil juga. Dia mesti ada amil. Amil dia biasanya perbuatan lah. Perbuatan. Walaupun dalam perkataan kita tengah bincang ni isim. Perbuatan perbuatan akan memberi kesan kepada isim tu. So dia akan menukarkan isim tu kepada mansub. Contoh di sinilah, ya, bila kita tengok ilahan ni kan. Ini mansub lah, tapi ini bukan jamak, ya. Kenapa dia jadi mansub? Kerana ada perbuatan ya ja'aluna ni lah. Mereka menjadikan Tuhan. Jadi Tuhan tu jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih mengambil i'rab yang mansub lah. Okey, ya. Kita tengok ada tak yang jamak sini, ya. Tengok maf'ulun bih yang jamak. Yang mansub dalam ayat-ayat ni. Maksudnya isim akan mengikut perbuatan. Perbuatan akan mengikut isim. Memang yang perbuatan sebelum isim tu mesti ada perbuatan yang melakukan kerja ke atas isim tu. Maksudnya isim tu dia memang akan mengikut perbuatan, bukan sebaliknya lah, perbuatan mengikut isim. Maksudnya isim itulah yang perbuatan mendahului lah. Dia bukan mengikut, ya. Dia bukan mengikut. Dia dilakukan. Dilakukan oleh perbuatan tu. Perbuatan tu melakukan sesuatu ke atasnya. Jadi dia jadi mansub lah. Dia jadi objek, kan? Sebelum ni kan kita ada dah belajar objek-objek kan? Objek mesti mansub. So kalau jamak dia akan mengambil ya nun, ya. Tak ada contoh kat sini, ya, yang kita boleh tunjukkan. Itu kalau mansub. Kalau dia kalau majrur disebabkan oleh harfun jar. Punjar tadi maksudnya harfun jar akan menyebabkan dia, so jamak salim dia akan mengambil ya nun lah juga. So mansub dengan majrur dia sama, ya, yang mengambil ya nun. Jamak salim. Yang tak ada contoh dalam sini yang kita boleh kongsi. Yang ilahi. Alamin ni, alamin, ya, ni ada pun. Ni ya nun, ini jamak salim majrur lah ni. Sebab apa? Ada ala.
Ini isim dia. Okay. Kalau apa? Kalau mufrad dia tak ada ya nun, dia al-alam, al-alamin. Isim dia tu alamin juga. Isim tu alamin juga. Yalah, ini isim dia Ada alamin. alif lam tu ya, jadi isim. Okay. Adakah mempengaruhi? Dia perkataan mempengaruhi. Dia tak ada mempengaruhi lah. Ada tak perbuatan yang menunjukkan dia, dia tak, kalau dah ada yang amal ni tu. majrur, okey. Ini Okey. majrur, bukannya perbuatan. Okey, tak adalah, tak isi. Jadi dia majrur kerana harfun jar. Jar saja. Dia jadilah majrur, ya. Kata kalau mansub, dia ada perbuatan. Perbuatan yang menyebabkan dia menjadi mansub, ya. Yang kata tadi dekat isim perbuatan tu yang jadi mansub tu dia ada amil juga. Amil tu amil yang apa ya, perkataan amil tu? Amil tu kata kerja. Bukan Perbuatan tu menjadi amil. Oh, perbuatan tu sendiri menjadi amilnya. Yes, perbuatan tu menjadi amil kepada isim tu. Sendiri. Sebab dialah yang menyebabkan i'rab tu yang berubah, ya. Sulit juga ni. Banyak sangat. Tak ada, dia straightforward je. Ni nampak ni. Yang ni kan, ya. Mana tadi ni kan. Ini yaj'alu perbuatan. Okey. Objek dia ialah ilahun. Asalnya ilahun macam ni, marfu'. Okey. Tapi bila dah ada perbuatan yang melakukan sesuatu ke atas objek ilahun tu, dia menjadilah ilahan, jadi mansub lah ni. Tapi ini sebab dia singular, tak boleh ya non, ya. Jadi kalau dia macam singular, kita nampaklah baris mansub tu kan. Ya, betul. Kalau marfu' yang susah sikit tak nampak baris mansub tu. Baris atas bukan baris mansub, ya. Baris atas tu tanda saja. Bukan Baris atas tak semua. Dia Kalau ada maksud tak layak. tanda je kepada mansub. Tapi ini mansub lah ni. Ya, ni mansub. Kalau katalah dia mabadi ke apa, dia tak memakai tu tapi nama dia masih dikenali yes. Kalau dia tak ada pun tanda baris atas, tapi sebab ada perbuatan yang melakukan atasnya, dia mansub dah. I'rab dia masuk. I'rab dia, status. I'rab tu status dia, ya. Kita tengok ada tak ayat-ayat lain di sini yang boleh bantu, ya. Mungkin tak biasa lagi lah apa. Tapi okeylah nampak gambaran sikit. Senang je tu sebenarnya, ya. Kita tak biasa je. Tengok ada tak sini yang tapi zalimin ini sebab bukannya mansub, ya, sebab dia mina tu dia majrur. Okey, satu okey, ini contoh lain, ya. Nampak? Contoh lain, tapi ini bukan disebab oleh perbuatan, ya. Ini mansub juga. Mansub juga. Fa'ilin, asal dia kalau majrur fa'iluna. Kan? Itu kalau kalau marfu' fa'iluna. So yang ni dia juga nampak ada tambahan ya nun tu, menunjukkan yang ni mansub ni. Tapi ini konteks bukannya disebabkan oleh perbuatan, sebab mansub ni banyak konteks, ya, banyak sebab. So yang ni disebabkan oleh dipanggilkan dia adalah khabar kepada kun ni. Daripada kun ni sebenarnya kana, ya. Dia khabar kana pun dia mengambil mansub. Sebab tu dia fa'ilina. Dia mengambil mansub dari perkataan kana tu. Ya, disebab kuntum ni ada kalimah kun ni sebenarnya kana. Kana dengan tum. Jadi kana, tum ni adalah isim kana, fa'ilina adalah khabar kana, ya. Kana isim kepada tum isim kepada kana. Tum tu. Tum ialah isim kana. Kepada kana. Fa'ilin ialah khabar kana. Fa'ilin adalah
Khabar kana. Ya, isim dia ialah marfu', tum ni adalah marfu', khabar dia ada mansub. Yang mana marfu'? Yang Sorry. tum. Tum tu ya. Tum tu marfu'. Jadi ini mansub, ini contoh mansub yang dengan yanun lah. Jamak. Maksud dengan ya. Jamak. Okey, yang ni az-zalimin ialah majrur ya, yanun juga. So jamak salim yanun, marfu' majrur pun yanun juga kepada jamak salim. Boleh jadi tak mutasir tu dia bercantum dengan mansub dengan majrur tu? Apa dia? Kan ada jamak taksir kan? Boleh jadi ke dia jadi ke masuk dengan majrur? Jamak taksir. Ada mestilah. Boleh jugalah berlaku. Dia juga apa? Yes. I'rab dia sama berfungsi macam apa ya? Macam salim juga. Kalau ada harfun jar, jamak taksir pun boleh jadi majrur juga. Macam qulubu tu kan ya? Tadi qulubu tadi. Sini tak qulu. Ayat sebelum tadi kan ya? Qulu yang kita buat tu. Itu marfu'. Kalau ada harfun jar sebelumnya dia akan jadi apa? Qulubi. Fi qulubihim kan? Qulubi tu kenapa dia majrur sebab ada fi lah. Ada fi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada kan dalam ayat 13 Al-Baqarah tu. Okay, dia efek lah kepada ketiga-tiganya. Bila jamak taksir pun boleh berlaku dia sama. Cuma dia ada sikit lah dekat taksir tu pecah-pecah gitu ya. Ya. Okay. Okey, kita tengok ni. Yang ni mungkin mungkin maksud disebabkan oleh kata kerja basyiri ni ya. Kita tengok mukhbitin. Mukhbitin ni kita tengok ni apakah makna mukhbitin tu? Yang ujung sekali itu ya, maknanya to the humble, orang yang humble. Bahasa Melayu humble apa? Yang tunduk lah ya. Tunduk. Jadi sekarang ni basyiri ni ialah perbuatan. Iaitu apa dia perbuatan dia? Berilah dalam bentuk fi'il amar. Berilah berita gembira kepada orang ni. Jadi orang ni menjadi objek kepada basyir ni. So bila dia objek dia mengambil, dia jadi mansub lah. Bila mansub dia akan ditandakan dengan yanun jamak. Nampak sikit lah gambaran. Cuma tak biasa lagi. Ya. So bila nampak-nampak sikit tu, bila baca Quran tu cuba apply ya. Tengok dia lama-lama dia kemaslah dia. InsyaAllah. Terima kasih Prof. Maaf kawan-kawan. Okey. So kita jumpa dua konteks mansub tadi apa dia? Satu dia mansub disebabkan oleh khabar kana tadi kan ya. Yang ni khabar kana. Yang ni. Okey, lepas tu yang kita jumpa yang ni mansub disebabkan oleh perbuatan. Yang ni lah amil dia. Amil tu dia mengambil banyak berbagai-bagai bentuk. Salah satunya ialah perbuatan tu sendiri. Kalimah fa'lun tu. Dia beri berita gembira kepada orang ni, jadi dia amil lah. Dia akan menukarkan i'rab dia daripada marfu' kepada mansub. Tanda mansub ialah jamak ialah yanun tu lah. Ni. Kalau mufrad ni dia jadi baru nampak dah Ustaz. Betul. Kalau mukhbiti tu kalau dia mufrad baru nampak dia punya mansub dah. Kalau mufrad macam mana maksud dia? Wa fasyiri mukhbita. Kalau dia mufrad dia tidak ada yanun, ta ni akan mengambil baris atas tanwin diikuti dengan alif. Bita. Mukhbita, tapi dia bertanwin fathah lah macam ni kan. Ni. Ni nampak. Ini apalah ni? Ini mansub mufrad lah ni. Sebab apa dia jadi mansub? Sebab ada amil dia apa? Arsalna ni.
kata kerja ni menjadikan dia objek. Ya kan? Maka kami telah mengutuskan Rasul. Jadi Rasul tu jadi objek, dia mestilah mansub. Masuk. Tapi dia singular. Kan? Oh, singular untuk sistem dia apa? Bila dia baris fathah tu, dia mengambil alif kat depan tu. Saya ingat lupa sebab ada pernah belajar juga, cuma tak pernah apply. Oh. Okay. Dia apabila kalimah isim dia mansub singular, mufrad dia mesti tanwin dengan alif. Tu cara dia. Tanwin dengan alif. Oh. Okay. Tanwin fathah dengan alif. Dia tak boleh cara lain. Itu ejaan dia, ya. Sebab tu ini ilahan ni, dia apa mansub mufrad lah ni. Okay, tak apa ya. Kita belajar Quran ni memang macam tu ya. Dia tak boleh nak terus dapat ya. Dia kena sikit lah. Ya. Tapi insyaAllah lah. Yang pentingnya kita ni bersemangat lah ya. Minat dan beristiqamah. Okay, sadaqallahul azim. InsyaAllah kita akan sambung minggu hadapan ya. Minggu ni hari ni hari Jumaat. Assalamualaikum. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.